Halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Kita tertanya-tanya apa terjadi kepada Perikatan Nasional pada PRU ke-16 ini. Setelah apa yang saya perasan, bila Bersatu menghantar ataupun telah mengumumkan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri bagi parti itu, dan dalam masa yang sama Bersatu adalah komponen dalam PN dan Muhyiddin adalah pengerusi Perikatan Nasional. Apa pula respon PAS yang mempunyai wakil rakyat yang lebih ramai daripada Bersatu, yang dilihat lebih layak untuk mengepalai Perikatan Nasional? Saya tertanya-tanya, adakah PRU 16 ini bakal menjadi penentuan kepada Muhyiddin Yassin bersama dengan Perikatan Nasional ataupun PAS? Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, ada satu kenyataan yang saya lihat daripada Facebook utusan online berkaitan dengan PRU 16. Sudah tiba masanya PAS memimpin Perikatan Nasional. Oh lama. Adakah ini satu berita yang pasti menjadi berita paling baik untuk PN ataupun berita paling buruk untuk PN? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang seringkali mengalami penyakit berulang, ada masalah sakit lutut, sakit bahu, sakit pinggang, gout, gastrik, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, hati, dan macam-macam lagi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Mungkin ini adalah jawaban kepada kunci kesehatan Anda. Ini adalah terapi imun untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Oke, baik saudara-saudara, dengan caption ini sudah tiba masanya PAS memimpin PN. Hanya satu yang saya terlintas di pikiran saya. Pertama, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional of course dari PAS. Pertama. Kedua, kalau PAS memimpin Perikatan Nasional, kita tertanya-tanya, mampukah PAS untuk menghantar calon Perdana Menteri yang setanding dengan calon Perdana Menteri yang ada? Mungkin Muhyiddin Yassin. Nah, saudara-saudara, dalam Bersatu pula kita lihat ada dua calon Perdana Menteri yang saya lihat berpotensi lah. Pertama, of course, Ketua Pembangkang, dan seterusnya Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu dan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Jadi, kalau PAS sudah tiba masanya PAS untuk memimpin PN, adakah maknanya Bersatu, tak kisahlah Muhyiddin kah Hamzah kah, tidak akan layak lagi untuk menjadi pengerusi PN dan juga calon Perdana Menteri? Ataupun Hadi Awang jadi calon Perdana Menteri, ataupun Hamzah Zainuddin masuk PAS lalu menjadi calon Perdana Menteri bagi PAS? Mungkin begitu pun boleh juga. Jadi itulah menjadi persoalan. Kalaulah PAS memimpin PN, adakah terdapat isu di antara PAS dan Bersatu? Adakah ada perpecahan boleh berlaku sebelum PRU 16?
Adakah PAS ataupun Bersatu bakal membubarkan PN, berpecah, dan akhirnya mereka salah satunya menyokong kerajaan perpaduan, menyokong Anwar Ibrahim membentuk gabungan baru bersama dengan partai yang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan lah. Jadi saudara-saudara, berkaitan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, baru-baru ini SPRM telah mengeluarkan keputusan, mengeluarkan perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. SPRM berkata siasatan terhadap Tun masih lagi dijalankan. Dan dalam masa yang sama ada satu maklumat yang dikeluarkan SPRM yang menyebut harta Tun Mahathir di UK ataupun United Kingdom. Jadi kita tertanya-tanya, kalau Tun Mahathir ini bersalah, kalau Tun Mahathir terlibat dengan salah laku, kekayaan yang mencurigakan, pendek kata, kalau Mahathir bersalah, dapat dibuktikan bersalah, adakah Mahathir berisiko untuk hartanya disita ataupun beliau ditangkap? Nah, ini menjadi persoalan. Tapi apa respon Mahathir kepada kenyataan SPRM? Mahathir buat satu pengakuan yang besar pula. Pengakuan yang betul-betul kita nantikan daripada mulut Tun Mahathir sendiri. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun for life transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, ada penyakit berulang, gastrik, gout, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dan apa saja jenis penyakit yang seringkali mengganggu kehidupan seharian Anda. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda, jawaban kepada hidup Anda supaya lebih sehat. Ini adalah terapi imun untuk mendidik, meningkatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang berminat untuk mengetahui tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik. Apa respon Mahathir? Ini Mahathir kata. Mahathir sindir SPRM. Rupa-rupanya saya ada harta di UK. Bekas PM menyindir Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Berhubung siasatan ke atas dakwaan, dia memiliki harta di UK. Dalam satu kenyataan, Mahathir berkata dirinya sendiri terkejut apabila diberitahu mengenai perkara itu. Rupa-rupanya saya ada harta di UK. Saya tak tahu. Tolong beritahu kepada saya supaya saya dapat klaim harta ini. Itu kata Mahathir. Dan yang paling menarik, saudara-saudara, satu lagi kenyataan Tun, setelah dapat harta ini, saya akan hadiah kepada ramai orang miskin, katanya. Wow, kalau saya sendirilah sebagai yang memerlukan bantuan. Kalau Mahathir benar-benar ada harta di UK, tak tahulah ratusan juta kah, berbilion kah. Kalau memang niat Mahathir nak hadiah kepada ramai orang miskin, saya setuju dan saya bersedia untuk menjadi salah satu yang menerima hadiah ini. Jadi saudara-saudara, adakah sebenarnya harta ini wujud atau tidak? Dan dari mana maklumat dari SPRM dapat? Takkanlah SPRM ini main cakap saja kan? Tak ada maklumat yang boleh dipercayai, sumber yang boleh dipercayai. Tapi Mahathir pula berkata, dia sendiri terkejut, rupanya dia ada harta di UK. Azam berkata SPRM sedang dalam proses mendapatkan maklumat terperinci daripada pihak berkuasa UK. Berhubung aset yang dipercayai dimilik bekas PM itu di negara berkenaan. Siasatan melibatkan Dr. Mahathir masih dijalankan dan kami sedang mendapatkan maklumat terperinci daripada pihak luar, terutama sekali pihak UK, pihak authority UK, berhubung dengan aset-aset yang dimiliki oleh Dr. Mahathir. Sekiranya maklumat dapat diperoleh, kita akan maklumkan kemudian. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tonton berkaitan isu ini, apa komen Anda?